Sejahtera. Saya hormati Yang Berhormat Wong Choo Kee selaku Naib Pengurusi PAC dan juga ahli-ahli PAC yang turut bersama pada hari ini, dan juga terima kasih saya ucapkan pada semua rakan media yang telah pun menunggu dan juga dapat hadir dalam sidang PAC yang pertama pada hari ini. Dan ini adalah merupakan sidang media bagi PAC Parlimen Penggal ke-15 selepas jawatankuasa ini dibentuk dengan rasminya dengan pelantikan alih-alih oleh Majlis Dewan Rakyat pada 24 Mei 2023. Dan sebelum ini saya dengan YB Wong telah dipilih dalam Majlis Dewan Rakyat sebagai pengurusi dan naib pengurusi PAC dalam usul yang telah dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang kemudiannya telah pun disokong oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri pada 3 April 2023. Sebaik saja PAC dibentuk, saya telah pun memanggil mesyuarat PAC yang pertama pada 6 Jun 2023 bagi mendapatkan taklimat daripada Sekretariat PAC sebelum kemudiannya pada 7 April iaitu semalam 7 Jun iaitu semalam daripada Jabatan Audit Negara, dan pada hari ini daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Walaupun saya adalah merupakan ahli Dewan Rakyat daripada Blok Pembangkang, tapi sebagai pengurusi PAC, saya memberi jaminan kepada semua rakan-rakan saya dalam PAC bahawa PAC akan terus berfungsi sebagai sebuah jawatankuasa pilihan Dewan Rakyat yang bersifat neutral, bersifat non-partisan. Malah saya juga telah pun mengingatkan rakan-rakan yang saya hormati ahli-ahli PAC supaya meninggalkan sebarang bentuk ideologi politik ataupun kepartian apabila berada dalam PAC ataupun ketika bercakap sebagai ahli PAC. Dan inilah yang menjadikan kekuatan PAC sebagai satu jawatankuasa pilihan yang menjadi model kepada penubuhan jawatankuasa pilihan khas JKPK di Dewan Rakyat. Malah jika diteliti dalam terma rujukan JKPK yang baru, JKPK tidak boleh melibatkan apa-apa perkara yang telah, sedang dan akan dibincangkan oleh PAC. Tan Sri Yang di-Pertua Dewan Rakyat sendiri dalam pertemuan saya bersama dengan beliau telah pun memberi jaminan akan merujuk kepada saya terlebih dahulu sebagai pengurusi PAC berhubung perkara-perkara yang hendak dibawa oleh JKPK, sama ada perkara berkenaan telah, sedang ataupun yang akan dibincangkan oleh PAC. Untuk makluman rakan-rakan media, komposisi bagi ahli-ahli PAC ialah 8 ahli Dewan Rakyat daripada pihak kerajaan dan 4 daripada ahli Dewan Rakyat daripada pihak pembangkang. Walaupun jumlah pembangkang lebih sedikit, saya ambil pendekatan untuk mendengar semua pendapat dan juga maklum balas daripada semua ahli PAC, dengan semua keputusan yang kita putuskan adalah secara konsensus. Menyentuh berkenaan dengan perbahasan usul laporan Ketua Audit Negara Lakan 2021 Siri 2 yang dibentangkan oleh kerajaan pada Selasa lalu. Walaupun Blok Pembangkang membuat keputusan untuk tidak berbahas mengenai usul berkenaan kerana bersetuju supaya pihak berkuasa mengambil segala tindakan yang dilaporkan di dalam Lakan. Lakan ni ramai yang tanya, Lakan ni apa? Lakan ni laporan Ketua Audit Negara, ya. Lakan, kita panggil Lakan. Ia tidak bermakna bahawa saya dan juga PAC mengabaikan isu-isu yang telah pun dibangkitkan oleh ahli-ahli Dewan Rakyat pada ketika perbahasan usul berkenaan. Dan perlu saya tegaskan di sini bahawa PAC mempunyai kuasa yang amat luas, bukan saja dalam peraturan mesyuarat 77 dalam kurungan 1C, tetapi juga dalam arahan perbendaharaan dan juga perkeliling am JPM. Malah PAC satu-satunya jawatankuasa pilihan Dewan Rakyat yang mempunyai kuasa khusus di bawah arahan perbendaharaan dan perkeliling am JPM untuk memanggil pegawai pengawal ataupun ketua setiausaha KSU kementerian untuk hadir di hadapan jawatankuasa ini. Atas sebab itu, selepas mendengar sesi taklimat daripada Jabatan Audit Negara berhubung dengan laporan Ketua Audit Negara bagi tahun 2021 Siri 2 semalam, kami PAC telah pun membuat keputusan untuk memanggil 3 tajuk sebagai proceeding PAC. Yang pertamanya iaitu
isu terimaan dan bayaran di bawah obligasi sosial perjanjian konsesi pengurusan industri padi dan beras negara. Jadi PAC akan memanggil KSU Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan pada 14 Jun 2023 bagi mendapatkan penjelasan berkaitan kelemahan dalam terimaan dana berbentuk kewangan dan aset serta pembayaran skim subsidi harga padi seperti berikut. Yang pertamanya, kerugian wang awam sebanyak RM37 juta disebabkan dana obligasi tahun 2021 belum diterima. Dan yang keduanya, pembayaran tidak teratur sebanyak 0.73 juta iaitu bayaran skim subsidi harga padi kepada pesawah yang meninggal dunia. Dan yang ketiga, pembekal jentera tidak menepati jadual yang menyebabkan kerugian sebanyak RM3.12 juta dan pembaziran sebanyak RM0.87 juta bagi jentera yang belum digunakan dan telah rosak. Kedua, kita juga bersetuju untuk pengurusan wabak COVID-19. Jadi PAC telah mengambil keputusan untuk memanggil ke KSU Kementerian Kesihatan dan KSU Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi pada 15 Jun 2023 bagi meneliti perkara-perkara berikut. Yang pertama, sejumlah 1.1 juta dos vaksin telah luput tempoh jangka hayat setakat 30 April 2022. Yang kedua, 93 unit ventilator yang tidak dapat digunakan daripada 136 unit ventilator yang diperolehi. Yang ini banyak yang dibahaskan dalam Dewan oleh ahli-ahli Dewan Rakyat. Dan yang ketiga, nisbah penggunaan boot cover dan protective suit ataupun coverall berbanding baki stok adalah sebanyak 2.2% dan 3.1% dengan baki sebanyak 3.08 juta dan 0.84 juta pasang masing-masing. Dan yang ketiga, PAC juga akan memanggil Fakrah Berhad di mana kedudukan kewangan tidak dapat dirumuskan susulan penyata kewangan beraudit bagi tahun 2019, 2020, 2021 belum dimuktamadkan. Sehubungan dengan itu, Ketua Setiausaha Perbendaharaan, KSU Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dan Ketua Pegawai Eksekutif Fakrah Berhad akan dipanggil pada 27 Jun 2023 dalam prosiding ini. Selain daripada itu, PAC juga akan mendapatkan taklimat berkenaan dengan program Jana Wibawa daripada Kementerian Keuangan. Kemajuan projek pembinaan kapal peronda generasi kedua LCS bagi Tentera Laut Diraja Malaysia di bawah Kementerian Pertahanan. Pada pagi tadi, saya telah pun berjumpa dengan YB Amira Aisyah dan saudara Amir Hadi daripada Parti Muda berkenaan dengan memorandum yang menuntut agar kerajaan Malaysia menjalankan siasatan lebih serius terhadap isu LCS. Sukacita dimaklumkan, PAC Parlimen ke-15 akan memulakan lawatan kerja ke Pengkalan TLDM Lumut, Perak pada hari Sabtu ini bagi kita memulakan proceeding perkembangan kemajuan pembinaan kapal peronda generasi kedua Littoral Combatant Ship LCS milik TLDM dan mengambil syur daripada PAC Penggal Parlimen ke-14 yang mahu Kementerian Pertahanan membentangkan perkembangan terkini kepada PAC setiap 3 bulan. PAC Parlimen Penggal ke-15 akan membentangkan laporan kemajuan LCS ini setiap 3 bulan di Dewan Rakyat. Bagi laporan kali ini, ia akan menyentuh kemajuan pembinaan yang dicapai dari Oktober 2022 hingga Mei 2023. Dan seterusnya, ingin saya ulang sekali lagi yang proceeding PAC ini haruslah dilakukan secara terbuka. Dan saya percaya ini adalah selaras dengan agenda reformasi institusi yang dilakukan oleh Kerajaan Madani. Saya juga telah dimaklumkan bahawa pengurusi jawatankuasa pilihan khas Dewan Rakyat Parlimen ke-15 berkongsi harapan yang sama dengan saya dan telah membangkitkan perkara ini semasa pertemuan mereka dengan Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Besarlah harapan saya agar prosiding secara terbuka ini dapat dimulakan pada tahun depan agar rakyat dapat melihat bahawa kesemua prosiding PAC dijalankan dengan telus, ada accountability dan juga berkredibiliti sekaligus dapat membantu meningkatkan kepercayaan terhadap proses demokrasi di negara kita ini. Dan saya percaya bahawa pihak pentadbiran Parlimen Malaysia telah pun bersiap sedia dan mempunyai kemampuan dari segi sumber manusia dan juga peralatan IT untuk menjalankan prosiding terbuka ini.
Saya juga ingin menyentuh berkenaan kekosongan jawatan kuasa Ketua Audit Negara yang telah pun saya bangkitkan di dalam Dewan Rakyat pada hari Selasa yang lalu kerana jawatan ini penting dan masih lagi belum diisi selama 4 bulan setelah yang berbahagia Datuk Seri Nik Azman Nik Abdul Majid tamat kontraknya pada Februari 2023. Dan isu utama berkenaan dengan kekosongan jawatan Ketua Audit Negara ini adalah apabila Ketua Audit Negara tiada, laporan Ketua Audit Negara kita tidak dapat bentangkan. Hanya Ketua Audit Negara saja yang boleh mengemukakan laporannya kepada Yang di-Pertuan Agong yang memperkenankan laporan berkenaan dibentangkan di Dewan Rakyat selaras dengan perkara 107 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan. Other than that, tak boleh. Antara laporan Ketua Audit Negara yang tidak dapat dibentangkan di Dewan Rakyat pada mesyuarat kedua Dewan Rakyat kali ini ialah laporan Ketua Audit Negara Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan bagi tahun 2022 dan laporan Ketua Audit Negara Penyata Agensi Persekutuan bagi tahun 2021. Dan disebabkan itu, dijangka akan dibawa ke mesyuarat ketiga pada Oktober depan dan perkara ini, apabila ini berlaku, ia turut akan membebankan Jabatan Audit Negara dan juga kami juga tidak terkecuali. Anggota PAC juga tidak terkecuali kerana banyak laporan yang perlu kami teliti dan juga banyak yang perlu kami siasat. Dan saya juga ingin tekankan bahawa kerajaan perlu melantik Ketua Audit Negara yang mempunyai latar belakang perakaunan dan pengauditan bagi memberikan nilai tambah kepada Jabatan Audit Negara dalam melaksanakan pengauditan secara profesional. Lantikan mantan Ketua Setiausaha Kementerian sebagai Ketua Audit Negara ini haruslah dielakkan walaupun justifikasi pelantikan mantan KSU disebabkan mereka tahu selok-belok pentadbiran awam, tetapi adalah lebih baik dan sewajarnya Ketua Audit Negara mempunyai latar belakang profesional dalam bidang kewangan ataupun pengauditan. Di samping itu, Jabatan Audit Negara mempunyai kekurangan dari segi kewangan memandangkan peruntukan kewangan yang diberikan oleh kerajaan tidak mencukupi. Perkara ini turut merencatkan kerja-kerja yang dijalankan oleh Jabatan Audit Negara ditambah pula dengan langkah Parlimen untuk membahaskan usul laporan Ketua Audit Negara. Justru, saya berharap kerajaan akan meneliti perkara-perkara ini agar proses pengauditan oleh Jabatan Audit Negara ini dapat ditambah baik. Akhir kata, untuk kami di PAC akan terus menjalankan tanggungjawab dan amanah yang telah diberikan ini dan akan mengadakan sidang media setiap hari Khamis semasa persidangan Dewan Rakyat bagi Parlimen ke-15. Terima kasih. Alright. Soalan. Clear kot. Ya? Alright, nanti kita akan edarkan my statement. Terima kasih. Terima kasih semua.